Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan melihat beberapa contoh tutorial berkenaan dengan differential form of the fundamental laws. Sebelum itu saya ingin nasihatkan pelajar supaya mengingati continuity equation dan juga Navier-Stokes equation dengan sebaik mungkin kerana sekiranya tidak diberi di dalam peperiksaan, pelajar perlu untuk menulis equation tersebut dengan betul. Kemudian daripada continuity equation dan juga Navier-Stokes yang telah dinyatakan, pelajar diharapkan boleh membuat assumption yang betul supaya ia akan memudahkan equation tersebut. Contoh-contoh assumption yang boleh kita buat akan ditunjukkan di dalam tutorial dari semasa ke semasa. Dan kemudian differential form di sini akan melibatkan proses pembezaan. Oleh itu, kita perlu menggunakan idea integration ataupun kameran untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, diharapkan pelajar boleh membuat kameran daripada differential form yang telah diringkaskan di peringkat 2 dan juga peringkat 3. Kita pergi kepada tutorial 1. Soalannya, simplify the x component Navier-Stokes equation for steady flow in a horizontal rectangular channel assuming all streamline parallel to the wall. Let the x direction be in the direction of flow. So di dalam soalan ini kita diminta untuk meringkaskan Navier-Stokes equation yang boleh diringkaskan di dalam situasi ini. Dan diberi kita keadaan aliran adalah steady flow. Kemudian kita diminta hanya fokus kepada x direction. So ini adalah flow yang kita ada dan alirannya adalah berbentuk segi empat. Dan di sini kita ada dua jenis velocity profile dan saya rasa pelajar telah faham kegunaan velocity profile. Kita telah belajar berkenaan dengan velocity profile sewaktu di fluid mechanics 1. Okey, velocity profile ini menunjukkan taburan had laju untuk keadaan di sini. Oleh kerana keadaan ketinggiannya adalah sempit, oleh itu had laju maksimum berlaku pada bahagian tengah aliran. Manakala untuk velocity profile yang ini, ia sebenarnya menunjukkan velocity profile untuk keadaan dari pandangan atas. Oleh itu, oleh kerana jarak ini adalah panjang, oleh itu velocity profile akan terbentuk seperti ini. Okay, dengan membawa maksud bahawa daripada no slip condition, velocity akan meningkat naik dan sampai satu ketika ia telah menjadi maximum velocity dan kemudian akan turun semula. Cuma perbezaannya kita boleh katakan bahawa banyak molekul yang mencapai velocity maksimum di sini. Kerana apa? Kerana jarak yang ada, maknanya jarak nilai B di sini adalah besar. Oleh itu kita kata percentage kawasan yang mempunyai maximum velocity menjadi lebih besar. So perkara ini telah dibincangkan dengan lebih lanjut sewaktu fluid mechanics 1. Saya harap pelajar dapat recall kefahaman berkenaan dengan velocity profile. Okay, kita cuba menjawab persoalan ini. Pertama, kita menulis momentum equation ataupun Navier-Stokes equation. Secara mudah, ini adalah general terms untuk Navier-Stokes equation. So, kita ada rho, dv, dt. Kita ada gravity, kita ada pressure dan kita ada terms yang melibatkan dynamic viscosity. Dan kemudian oleh kerana kita hanya fokus kepada x direction, oleh itu kita boleh menukar nilai v di sini. Okay, nilai v di sini kepada nilai x komponen sahaja. So nilai v di sini sebenarnya capital V adalah sama dengan kita kata resultant velocity untuk keseluruhan had laju, iaitu u campur v dan juga campur w. So oleh kerana V dan W tidak wujud, oleh itu kita boleh terus menggantikan nilai capital V kepada U. So apabila kita menggantikan, kita ganti sebutan menjadi seperti ini
Dan nilai graviti di sini kita kata kita fokus kepada graviti pada X komponen. Kemudian kita cuba untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu bagi memudahkan pemahaman pelajar. Kita cuba untuk menyelesaikan sebutan di sebelah kiri, iaitu sebutan du dahulu. Okey, kita sebutan ini sahaja. Kerana nilai density di sini kita kata mempunyai nilai tertentu, oleh itu tidak perlu kita risaukan. Kita perlu risaukan nilai du dt. Du dt yang saya pernah katakan tadi sebenarnya ia adalah capital D over dt untuk velocity component u. Oleh itu maksud du dt, d dt di sini sebenarnya adalah d dt, u d dx, v d dy dan w d dz. Oleh itu kerana kita ada u, kita masukkan semua sekali nilai u di dalam sebutan tersebut. So, kemudian daripada persamaan ini, apa yang boleh kita buat? Kita cuba ringkaskan supaya equation kita menjadi lebih mudah. So, apa yang boleh kita ringkaskan ialah, pertama, disebabkan di dalam soalan, kita diberitahu bahawa aliran adalah steady. Oleh itu, steady flow, kita beranggapan velocity does not change with time. Oleh itu, parameter du dt akan sama dengan kosong. Kemudian, selalunya kita boleh anggap, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas di dalam soalan, selalunya pengiraan ataupun pengiraan yang menggunakan differential form ini, kita akan lebih fokus kepada keadaan yang uniform ataupun kita kata keadaan yang telah bukan di dalam keadaan fully developed region. Okey, so maknanya kalau di dalam fully developed region ataupun uniform flow, kita boleh beranggapan bahawa velocity does not change with location. Okey, tetapi oleh kerana kita fokus hanya kepada x direction, oleh itu kita fokus location di sini sebagai x direction. Oleh itu, kita boleh menulis du dx sama dengan kosong. Okey, di sini mungkin pelajar terkeliru berkenaan dengan velocity profile yang kita ada. Okey, sekiranya kita melukis velocity profile di sini, para pelajar boleh mengatakan bahawa had laju di sebelah bawah dengan had laju di tengah tidak sama. Bagaimana kita boleh mengatakan bahawa had laju adalah sama untuk setiap kawasan? Kita perlu faham bahawa perbezaan had laju yang berlaku di sini, maksudnya di titik ini dan juga di titik ini berlaku pada paksi Y. Oleh itu, sekiranya kita ingin menulis berkenaan dengan perbezaan had laju di sini, kita kena menulis du dy tak sama dengan kosong. Tetapi yang kita tulis di dalam persamaan ini adalah du dx. Membawa maksud sekiranya velocity profile kita berbentuk ini dan kita ada paksi x di sini, kita dapati bahawa pada setiap titik di sini, mereka mempunyai had laju yang sama. So, jadi maksudnya kalau kita ada pipe yang panjang di sini dan oleh kerana ia di dalam keadaan fully developed region, so di mana sahaja pun kita ambil nilai velocity, kita dapati bahawa had laju di sini dan juga di sini adalah sama. Oleh kerana ini adalah paksi x, so, ini adalah paksi X. Oleh itu, kita mengatakan bahawa du dx sama dengan kosong, iaitu tiada perubahan had laju di sepanjang paksi X. So, itu yang dimaksudkan dengan du dx. Maknanya, changes of u over changes of X. So, oleh kerana nilai u adalah sama, oleh itu ia sama dengan kosong. So, kemudian oleh kerana kita fokus kepada X sahaja, kita kata tidak ada velocity pada Y direction dan tidak ada velocity pada Z direction. Oleh itu, V sama dengan kosong dan W sama dengan kosong. Kemudian, keempat-empat parameter ini kita masukkan di dalam rumus yang kita ada. Kita dapati bahawa V kosong, W kosong. Kemudian kita dapati bahawa du dt sama dengan kosong dan kita dapati bahawa du dx sama dengan kosong. Oleh itu, kita dapati bahawa du dt sama juga dengan kosong. Walaupun ia sama dengan kosong,
tidak perlu risau kerana ini kita kata adalah basic assumption yang selalu digunakan di dalam Navier-Stokes. Kita baru menjawab soalan yang pertama, oleh itu selalunya kita akan diberi soalan yang agak mudah seperti ini. Okey, kita telah menyelesaikan masalah untuk left hand side, kita akan cuba menyelesaikan masalah untuk right hand side. Okey, jadi kita kata yang paling mudah kita membuat assumption ialah berkenaan dengan gravity. Kita ketahui bahawa gravity bertindak secara vertikal. Oleh itu, kita kata tidak ada gravity ataupun komponen force yang disebabkan oleh gravity yang bertindak pada x direction. Oleh itu, kita boleh tulis rho gx sama dengan kosong. So, kemudian kita ada parameter berkenaan dengan pressure. Okey. So, seperti yang saya katakan, nabla di sini sebenarnya adalah satu proses ataupun satu mathematical proses. Ia nabla P menghasilkan dP dx campur dP dy campur dP dz. Okey, oleh kerana kita kata tidak ada had laju yang bertindak pada paksi X dan Y, oleh itu nilai pressure pada Y dan nilai pressure pada Z akan sama dengan kosong. Yang ini saya rasa pelajar boleh berfikir bahawa sekiranya tidak ada had laju, maka tidak ada pressure. Kerana di dalam Bernoulli equation mengatakan bahawa had laju dan tekanan akan berlaku secara selari. Maksudnya had laju tinggi, tekanan rendah, maksudnya ada hubungan di antara had laju dan tekanan. So sekiranya had laju tiada, tekanan juga tiada. Tetapi mengapakah kita kata tekanan pada X perlu dikekalkan? Pertama, kita kata tidak ada dinyatakan di dalam ayat bahawa pressure berkenaan dengan pressure yang berlaku di sepanjang aliran. Kerana pada certain soalan mungkin dinyatakan sebagai no pressure gradient. Maksudnya tidak ada pressure gradient. Maknanya tidak ada pertambahan atau pengurangan pressure. Atau dinyatakan sebagai pressure is constant. So, apabila pressure constant bermakna tidak ada perubahan. Oleh kerana di dalam soalan ini tidak dinyatakan apakah keadaan pressure di situ, selalunya kita akan biarkan nilai pressure ini. Lagi satu perkara yang pelajar boleh ingat ialah kerana di dalam sebarang jenis aliran, contohnya aliran di dalam pipe, selalunya had laju di dalam pipe akan sama. Kerana apa? Kerana kadar alir di dalam pipe akan sama. Tetapi pressure drop akan semakin berkurangan. Okey, jadi kita kata walaupun had laju sama, sebab saya khawatir pelajar akan berkata, had laju tinggi, tekanan rendah. So, kalau had laju sama, tekanan adalah sama. Betul, daripada segi Bernoulli equation, perkara itu betul. Tetapi daripada secara real life, kita dapati bahawa walaupun had laju di dalam pipe adalah sama, tetapi pressure drop masih lagi berlaku. So, apa yang dikatakan pressure drop? Maksudnya, perbezaan tekanan di sepanjang paksi X. Kemudian kita akan melihat parameter yang terakhir iaitu mu nabla kuasa 2U. Okey, kita fokus kepada nabla kuasa U sahaja kerana mu di sini, dynamic viscosity adalah nilai yang tetap. Maksudnya akan ada nilai. Okey, nilai nabla kuasa 2 sebenarnya adalah satu proses matematik. So, ini yang di keseluruhan proses matematik tersebut. Apa yang boleh kita anggap di sini ialah nilai d2u dx2 sama dengan kosong. Kerana apa? Kita telah bincangkan pada slide yang terdahulu bahawa nilai du dx adalah sama dengan kosong. Oleh itu, sekiranya du dx sama dengan kosong, bermaksud d2u dx2 juga sama dengan kosong. Oleh itu, nilai ini kita boleh abaikan. Dan kedua-dua nilai ini kita kata kita tidak boleh abaikan kerana apa? Kerana di dalam velocity profile yang ditunjukkan di sini, kita kata berlaku du dy dan du dz. Okey, contohnya ini adalah paksi y. Okey, oleh itu kita dapati bahawa had laju pada kedudukan ini besar, tetapi had laju pada kedudukan ini kecil. Oleh itu pada dua kedudukan y yang berbeza, nilai had laju adalah berbeza. Oleh itu nilai du dy adalah wujud sebenarnya. Begitu juga dalam paksi Z. So, kita anggap bahawa ini adalah paksi X. So, ini adalah paksi Y.
So, ini adalah paksi Z. Okay, di dalam paksi Z, kita pun nyatakan di sini mempunyai had laju yang tertentu, tetapi pada kedudukan ini, had laju juga berkurang. Oleh itu, pada dua had laju berbeza pada dua kedudukan Z. Oleh itu, kita boleh menulis bahawa du dz tidak sama dengan kosong. So, ini juga du dy tidak sama dengan kosong. Oleh itu, daripada velocity profile tersebut, kita boleh nyatakan bahawa d2u dy2 campur d2u dz2 mempunyai nilai. Oleh itu, kita akan biarkan sebutan ini di dalam equation. Kemudian, apa yang perlu kita buat? Kita kena rearrange semula equation yang kita ada. Oleh itu, kita akan, ini adalah sebutan asal Navier-Stokes equation. So, kita masukkan nilai yang kita telah perolehi dan kita rearrange, maksudnya kita lebih proper untuk kita membuat equation yang mempunyai positive sign. So, jadi kita bawa dp dx ke sebelah kiri. So, ini adalah sebutan terakhir yang boleh kita ringkaskan daripada Navier-Stokes equation berkenaan dengan permasalahan di atas.